Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muka surat 167 pada baris yang ke 4, 5, 6, 7, 8 daripada atas. Al-jumlatu tsaminatu fi sifatil umrati wa ma ba'daha ila tawafil wada'i. Tawafil wada'i, yang paling sahihnya baca wada', tawaf wada', bukan wida', wada'. Bermula jumlah yang ke-8, perhimpunan perkara yang ke-8 ini pada menyatakan sifat umrah dan barang yang kemudian daripadanya umrah hingga tawaf wada'. Sekarang ni kita dah habis haji, kita dah seperti yang saya sebut pada kuliah ni, sebelum pada ni, maksudnya kitab Sairus Salikin ni, dia bab haji ni dia cerita perjalanan kita daripada awal sampai akhir. Sampai bab korban pun dia selit celah tu bab korban. Pasal dalam haji tu ada korban, ada hadiu dan sebagainya. Kemudian dia sambung lagi sampailah ke sini, sampai kepada hak terakhirlah lepas daripada kita buat haji tu, sunat kita buat umrah. Kerana sunat kita buat haji ifrad nama dia, iaitu haji dulu kemudian daripadanya kita buat umrah. Nah ni kita nak buat umrah lah. Kena ambil dah, nak tamat dah buat haji kita ni. Jadi kata dia, dan barang siapa berkehendak mengerjakan umrah sama ada kemudian daripada haji atau dahulunya. Kalau buat lepas daripada haji, kita panggil haji tu haji ifrad. Kalau buat sebelum daripada haji, kita buat umrah dulu baru buat haji, haji tu kita panggil haji tamattu'. Tu kena ingat tu istilah dia tu. Kalau buat sekali haji dengan umrah, sekali jalan je, dalam haji tu ada umrah, nama dia haji qiran. Ada 3 tu je. Haji umrah, haji apa? Haji ifrad, tamattu' dan qiran. Jadi yang afdal sekali ialah haji ifrad, buat haji dulu kemudian baru buat umrah. Baik, kalau nak buat haji kemudian daripada nak buat umrah kemudian daripada haji atau dahulunya, yakni sebelum daripada haji, itu haji tamattu', maka sunat ia mandi. Sebelum kita buat umrah tu sunat mandi. Kemudian daripada memakai kain ihram, kemudian daripadanya kemudian daripada memakai kain ihram, betul tu? Mandi dulu ke pakai kain ihram dulu? Mandi dulu kan? Jadi kena tambah nya lah tu kan. Maka sunat ia mandi, kemudian daripada mandi memakai kain ihram. Gitu. Adanya situ? Tak ada kan? Tak. Yang tu Rumi adanya? Oh lalu ya. Gitu. Sini kemudian, yang jauh ini kemudian kan? Tambahnya lah. Kemudian daripadanya. Okey. Maka sunat ia mandi, kemudian daripadanya mandi. Hanya tak ada. Kemudian daripadanya mandi, apa buat? Memakai kain ihram. Lepas mandi tu pakai kain ihram. Iaitu memakai kain seperpinggangan. Itu kain ihram.
pakai kain seperpinggangan, mana pakai kain di pinggang lah, dan selendang yang putih keduanya, iaitu kain pun putih, selendang hak atas bahu pun putih, seperti yang terdahulu pada mengerjakan haji, seperti yang kita sebut dulu pada buat haji. Dan wajib ia ihram umrah daripada miqatnya umrah. Miqatnya umrah. Bermula yang terlebih afdal miqat umrah itu, kalau kita duduk di Mekah dah, miqat dia ni lah. Kalau kita belum sampai daripada, kalau kita luar daripada Mekah, maka miqatnya ialah miqat haji. Miqat haji. Faham kan? Qardun manazil apa semua tu lah. Tapi kalau kita duduk di Mekah dah, kita nak buat umrah, kita dah duduk di Mekah dah, ini miqatnya lah. Apa miqatnya? Iaitu yang terlebih afdal miqat umrah itu, iaitu tempat yang bernama Ji'ranah. Ji'ranah nombor satu, afdal kali miqat di Ji'ranah. Kemudian maka tempat yang bernama Tan'im. Tan'im nombor dua. Banyak orang pergi Tan'im lah, pasal dekat. Tapi afdalnya Ji'ranah. Ji'ranah nombor satu. Paling afdal. Kemudian nombor tiganya, maka tempat yang bernama Hudaybiyah. Tempat tengok unta. Kan? Di Hudaybiyah tu ada unta. Kalau kita pergi buat umrah, situ boleh tengok unta. Di situ berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Baik, itu ikut susunannya lah. Maka berniat ia orang yang nak buat umrah tu ihram dengan umrah. Demikian niatnya. Macam ni niatnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengan dia kerana Allah Ta'ala. Dan sunat diiringi niat itu. Lepas pada niat tu sunat buat apa? Dengan talbiyah. Talbiyah. Apa makna talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu talbiyah. Lepas niat tu talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik. Baik. Dan sunat dahulu daripada ihram itu, sunat sebelum daripada ihram, maknanya sunat sebelum daripada niat ihram. Itu maksudnya. Sunat dahulu daripada ihram, yakni sunat sebelum daripada niat ihram. Sebelum kita niat tu sunat buat apa? Sunat apa benda? Sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Jadi sembahyang sunat ihram ni sebelum daripada kita niat ihram. Sunat ihram maksudnya sembahyang tu dulu, sebab dia kemudian. Nampak? Sembahyang dulu, sebab kemudian. Ada yang sembahyang sebab dia sebelum. Ada yang sembahyang sunat sebab dia kemudian, selepas. Before, after. Kan? Yang sebab sebelum, contoh. Tahiyatul masjid. Betul tak? Gerhana bulan. Gerhana dulu baru sembahyang. Tahiyatul masjid masuk dulu baru sembahyang. Itu satu. Ada yang sebab dia kemudian. Ini sembahyang sunat ihram. Kemudian lagi sunat istikharah. Kita sembahyang dulu baru nak istikharah. Istikharah tu kan doa tu kan. Allahumma inni, tu baru istikharah. Sembahyang sunat hajat, sembahyang dulu baru minta ya Allah tu. Betul tak? Jadi sembahyang yang sunat, sembahyang sunat yang sebabnya sebelum, boleh buat pada waktu haram. Sebab dia before daripada sembahyang, sebelum dah sembahyang. Boleh buat pada waktu haram. Sembahyang tahiyatul masjid kita masuk lepas asar. Boleh sembahyang tahiyatul masjid pasal sebab dia sebelum daripada sembahyang. Gerhana bulan, bulan malam lah, tak apalah. Apa lagi contoh? Sebab sebelum. Sunat wudu. Kita ambil wudu,
baru kita semayang. Kau semayang dulu ambil wuduk. Ambil wuduk dulu lah, baru panggil sunat wuduk. Jadi sunat wuduk boleh semayang, lepas asar pun boleh, lepas subuh pun boleh, tak ada masalah. Pada waktu haram pun boleh. Tapi sunat ihram ni sunat yang sebab dia sebelum ke selepas? Selepas. Pasal kita semayang dulu baru niat ihram. Sunat tu selepas. Dia punya sebab tu selepas. Jadi sunat yang macam ni tak boleh semayang pada waktu haram. Jadi kalau kita buat umrah pada waktu lepas asar atau lepas subuh betul-betul, kita pergi ke mikot, kita masuk ke masjid, kita semayang tahiyatul masjid. Jangan semayang sunat ihram. Pasal apa tak boleh semayang sunat ihram? Pasal waktu tu waktu haram. Sunat ihram ni dia punya sebabnya lepas. Mana-mana semayang yang sebabnya selepas daripada semayang, tak boleh semayang pada waktu haram. Banyak orang kita pergi, dia semayang ihram tapi semayangnya lepas asar. Salah. Sebagai misal, contoh, kita nak pergi buat umrah, nak pergi ke Mekah terus. Flight kita pukul 3 petang. Sampai kita di KLIA, kita pun semayang di sana jamak takdim, Zuhur dengan Asar. Lepas semayang jamak takdim, kita pun semayang terus sunat ihram. Nak niat ni kejap lagi, naik kapal terbang nak niat dah lah. Nak niat awal kan. Kita pun semayang di airport tu. Yang tu salah. Pasal apa? Kita dah semayang Asar. Dah jamak takdim, jamak Zuhur dengan Asar, dah semayang dah Asar. Lepas semayang Asar, baru semayang sunat ihram. Salah. Kalau nak semayang juga, semayang sunat ihram dulu. Lepas daripada tu baru semayang jamak dan qasar Zuhur Asar. Lepas tu pakai ihram, niat sajakum. Boleh nak niat di Malaysia lagi pun tak apa. Boleh tu waktu asar tu. Sebab ramai orang silap di situ tu. Dia tak kira waktu haram tak haram, semayang berlaku. Kena faham tu hukum tu. Iaitu semayang dan sunat dahulu, yakni sebelum daripada ihram itu, semayang 2 rakaat sunat ihram. Sunat sebelum daripada niat ihram, dia semayang 2 rakaat sunat ihram. Itulah. Kemudian maka ia berjalan ke Mekah. Dia pun pergi ke Mekah lah. Lepas daripada mikot dia tadi 3 mikot, Ja'ranah, Tan'aim dan Hudaibiyah, maka dia pun baliklah ke Mekah, padahal ia mengucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik hingga masuk ia ke Masjidil Haram. Maka apabila masuk ia ke Masjidil Haram, maka tinggalkan mengucap talbiyah. Bila dah masuk dalam masjid, habislah talbiyahnya. Bila kita nak start tawaf, tak ada dah, habis waktu talbiyah. Okey. Maka tawaf ia 7 keliling. Kemudian maka sa'i. Jadi talbiyah tadi waktu dia sejak daripada kita ihram, habis bila? Habis bila kita nak tawaf. Kalau kita balik-balik, masuk ke hotel dulu. Katalah daripada Mekah balik, masuk hotel dulu, hotel Mekah. Simpan baju pun semua. Lepas tu turun nak pergi ke Masjidil Haram. Talbiyah lagi tu. Labbaik Allahumma labbaik, talbiyah lagi. Bila kita masuk dalam Masjidil Haram, habis dah lah. Habis dah talbiyah. Pasal masuk dalam Masjidil Haram tu nak tawaf dah. Maka tawaf ia 7 keliling. Masa tawaf tu jangan, tak ada adalah labbaik Allah. Pasal ada juga orang jenis dia tak khusyuk ke apa, tak tahu. Dalam tengah tawaf tu tak labbaik Allah lagi. Habis dah waktu tu. Tak ada dah labbaik Allah masa tawaf. Masa tawaf baca zikir dan doa tawaf lah. Bismillah. Semangat lebih. Susah juga semangat lebih. Kemudian maka bercukur, dan dengan dia sempurnalah umrahnya. Cukur. Lepas bercukur tu, cukuplah sempurna umrahnya. Lepas sa'i 7 keliling, cukur, habis, selesailah umrah. Tu je sunat je umrah. Dapat satu umrah. Dan sunat bagi orang yang mukim di Mekah.
orang yang mukim, orang yang tinggal di Mekah. Bahawa mukim tu termasuklah kita pergi buat haji, kita duduk bermukim, bukan mustautin, bermukim. Sunnah bagi orang yang mukim di Mekah itu bahawa membanyakkan mengerjakan umrah dan membanyakkan tawaf dan membanyakkan melihat Baitullah. Tu dia. Tengok tu dapat pahala, tengok. Okey? Ada 3 benda dalam dunia ni yang kita tengok dia dapat pahala. Pertama, tengok Kaabah. Yang kedua, tengok muka ibu bapa. Yang ketiga, tengok Quran. Tengok Quran. Tengok, tengok ulama ada juga dalam riwayat yang lain. Kita baca depan dulu. Di bahagian apa? Fadilah ilmu tu. Tengok muka dia. Kan? Samping hak tu lah. Tengok muka ulama tu maksudnya mengaji lah. Tengok saja tak ada kot kan. Boleh lah barakah tapi kurang lah dari segi manfaatnya. Dan sunat ia masuk ke dalam Baitullah. Sunat masuk Baitullah. Payah belakang. Okey. Sunat ia masuk ke dalam Baitullah dan sunat ia di dalam Baitullah itu sembahyang. Masuk dan sembahyang. Dan yang terlebih afdal tempat sembahyang itu pada antara 2 tiang Baitullah itu. Dia duduk dalam Baitullah ni, ada dalam Kaabah ni dia ada tiang dia ada 2 tiang duduk tengah-tengah. Jadi kita duduk di antara 2 tiang tu. Nabi masuk dia sembahyang gitu, duduk antara 2 tiang sembahyang. Tapi kita pun tak tahu pasal tak jadi masuk, cuma tengok gambar je lah. Okey. Dan sunat membanyakkan akan minum air Zam-Zam, dan sunat ia menyibuk dengan sendirinya. Menyibuk, tahu cebok? Bukan menyibuk tu, menyibuk. Cedok. Mana kalau perigi kat kita cedok, sekarang tak ada perigi dah. Sunat dia mencedok, ambil air daripada perigi Zam-Zam tu dengan sendirinya. Sunat kita ambil sendiri. Dan sunat berpuasa, sunat berpuas-puas. Baca puasa habis. Sunat ia berpuas-puas akan minum air Zam-Zam itu hingga penuh perutnya. Sunat minum sampai minum sampai kenyang. Sunat minum Zam-Zam. Banyak. Ni. Antara benda sunat kita minum sampai kenyang. Dan sunat dibacakan ketika meminum air Zam-Zam itu. Doa kita nak minum tu kita baca ni. Allahumma ja'alhu shifaan min kulli da'in wa saqamin warzuqni al-ikhlasa wal yakina wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Artinya, hei Tuhanku, jadikan olehmu akan air Zam-Zam ini ubat daripada segala penyakit dan kesakitan, dan beri rezeki olehmu akan daku akan ikhlas dan yakin, dan beri olehmu akan daku maaf di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan sabda Nabi SAW, ma'u Zamzam lima syuribalah ay yashfi mimma qasada bihi. Artinya, kata Nabi, bermula air Zam-Zam itu menyampaikan bagi barang yang diniatkan meminum baginya. Yang ini menyembuhkan daripada barang yang dikosak dengan dia, dan menyampaikan bagi barang yang dikosak dengan meminum akan dia itu. Kosak itu mana niat. Tiap-tiap kali kita minum air Zam-Zam, kita niat apa yang kita nak daripada air Zam-Zam tu. Kita nak apa? Ya Allah, bagilah aku faham ilmu agama. Niat dalam hati untuk minum, insya-Allah Allah Taala bagi. Sebab hadis tadi, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam dia ikut masa kita minum tu niat dia macam mana.
Jadi kadang-kadang kita air zam-zam ni kita minum guk gitu, dia tak niat. Rugi lah. Fadilat besar hilang bila kita tak jaga adab ketika minum air zam-zam. Antara adabnya ialah sebelum daripada kita minum air zam-zam, kita niat apa hak kita nak. InsyaAllah Allah Ta'ala makbul. InsyaAllah nak ilmu, nak kaya, nak apa tak tahulah. Tetapi jangan lupa niat akhirat. Kan, ya Allah binakanlah kepada aku satu istana dalam syurga. Kan, contohnya. Itu. Ramai ulama minum air zam-zam dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jumlatu tasi'atu fi tawafil wada'i. Bermula jumlah yang ke-9 pada menyatakan tawaf wada'. Itu insya-Allah kita sambung ke datang. Ni. Muka surat 40 baris yang ke 6 daripada bawah. Adakah tiada engkau lihat? Muka surat 40 baris ke 6 daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Adakah tiada engkau lihat seorang membeli hamba melainkan berbuat khidmat dan berusaha. Orang yang beli hamba ni tujuan dia nak buat apa? Tujuan dia supaya orang tu dapat berkhidmat, hamba tu dapat berkhidmat baginya dan membantu dia untuk dia bekerja dan sebagainya. Kan, itu tujuan beli hamba. Okey. Dan berusaha, dan tujuannya untuk supaya dia berusaha bekerja bagi dirimu. Dan tiada membeli ia seorang akan hamba kerana makan dan minum sahaja. Faham tak? Seorang manusia dia beli hamba ni, tujuan dia beli hamba untuk apa? Untuk buat kerja dia. Bukan dia beli hamba ni untuk makan minum. Duduk saja makan minum. Tak ada orang beli hamba gitu, nak suruh hamba tu duduk makan minum je rumah dia. Tak. Jadi kata dia, maka tiadakah engkau hamba Allah Ta'ala yang membeli ia Allah Ta'ala akan dikau? Itu dia soal. Dia tanya dulu, dia buat perumpamaan dulu. Itu tabiat kitab Tajul Arus. Mula-mula cerita dulu, lepas tu dia pukul pula kita lah. Dia buat perumpamaan tu, dia pukul kita. Lepas tu dia pukul kita. Itu biasa. Tajul Arus ni lagu tu kan. Jadi dia buat perumpamaan seorang manusia beli hamba, tujuannya nak suruh buat kerja, bukannya tujuan nak suruh hamba tu duduk makan minum saja di rumah kita. Kemudian dia tanya, bukankah kamu tu, kita ni Allah Ta'ala beli kita ni sebagai hamba? Begitu kita duduk saja, duduk makan minum je, tak ada buat khidmat pada Allah Ta'ala. Itu soalan dia. Kenapa? Seperti firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ini surah Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum
wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wal makna Allahu alam, dan maknanya Allah Taala lebih tahu makna yang sebenar. Apa makna? Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala membeli ia daripada orang yang mukmin akan nafsu mereka ini, yang akan jiwa mereka itu. Nafsu jiwa. Allah Taala beli daripada kita jiwa kita. Dan juga akan sekalian harta mereka itu. Dan Allah Taala beli daripada kita harta kita. Beli dengan apa? Beli kita dan juga harta kita. Allah Ta'ala bayar apa? Beli kita. Bi anna lahumul jannah. Dengan bahawa bagi mereka itu syurga. Apa yang Allah Ta'ala suruh? Yuqatiluna fi sabilillah. Yani yang berbunuh-bunuhan, yani berperang. Yuqatilun maksudnya berbunuh-bunuhan di sini, yani berperang. Mereka itu pada perang sabilillah. Membunuh mereka itu bila perang agak mereka bunuh kadang-kadang, dan dibunuh mereka itu, dan kadang-kadang mereka dibunuh. Itu Allah Ta'ala suruh kita buat di dunia. Itu Allah Ta'ala beli kita tu. Beli, nak balasnya dengan syurga. Allah Ta'ala beli, tujuan beli kita tu nak suruh buat apa? Antaranya disebut di sini perang sabilillah. Tu antara kerja kita ni di atas dunia. Kan? Dah dia beli. Jadi perumpamaan kita ni seorang hamba Allah yang dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala suruh kita buat kerja di atas dunia ni. Antara kerja Allah Taala sebut sini, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita agak bunyi hak Allah Taala suruh agak takut, malah segan. Ada. Padahal kita ni Allah Ta'ala dah beli, umpamanya nak suruh berkhidmat. Tapi di atas dunia ni nak seronok-seronok, nak makan, nak minum, nak pakai, nak berkahwin, itu je. Tak ada lah nak berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak takut langsung ke Allah Ta'ala. Itu jadi masalah tu. Tak ada nak yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah SWT. Takut. Orang kafir pun takut, macam mana? Tak payah takut orang kafir. Kita ni orang Islam. Tak. Mati kita pun mati syahid, insya-Allah. Takut apa? Berperang. Syahdan, barang siapa tiada melazimkan ia akan nafsunya, nescaya melazimkan ia akan dia. Faham tak ayat tu? Dalam bahasa Arab disebut man lam yalzim nafsahu lazimathu. Maksudnya apa? Barang siapa yang tiada melazimkan ia akan nafsunya, yakni barang siapa yang tiada mengawal akan ia akan nafsunya, nescaya melazimkan ia, yakni nescaya mengawal ia nafsu akan dia. Siapa yang tak kawal nafsu dia, nanti nafsu kawal dia. Siapa yang tak tunggang nafsu dia, nanti nafsu dia tunggang dia. Faham? Kita kena tunggang nafsu kita. Betul? Tunggang nak pergi ke mana? Nak pergi ke Allah SWT lah. Kalau tak ada nafsu boleh nak pergi. Tak boleh. Nafsu tu Allah Ta'ala buat untuk kita boleh tunggang. Makan. Ada nafsu makan kan? Tu tunggang dia makan tu, kita tunggang dia. Kita tunggang makan tu, kita nak buat apa? Nak buat biar boleh kuat, biar boleh sembahyang, boleh buat amal ibadat dan sebagainya untuk sampai ke Allah Taala. Itu maksud kita tunggang nafsu tu untuk sampai ke Allah Taala. Jangan biar dia tunggang kita. Dia tunggang kat kita, dia suruh kita makan, minum. Kita tak buat apa, duduk saja. Itu nafsu tunggang kita. Kan? Nafsu tu tunggang kita. Sebab nafsu tu macam kuda.
Jadi kita kena kawal dia. Dalam Burdah apa dia sebut? Wan nafsu katifli in lam taftimhu yang apa lah? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yang fatimi. Wan nafsu katifli. Nafsu ni seperti budak. In tuhmilhu, kalau kita biarkan dia, syabba ala hubbir radai. Oh, sapak besar nak menyusu, nak menetek lagi. Pasal apa? Pasal kita tak kawal dia. Kalau syabba ala hubbir radai wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu, kalau kita putuskan susu yang fatimi, dia terputus susu. Pun baby tu macam-macam tak, orang buat nak suruh putus susu kan. Ada hot kotak bawang lah. Tahu? Tak tahu ke? Akak apa? Seluntur. Macam-macam kan lah. Tu kita mana tahu kita. Itu kerja orang perempuan lah. Ada hak jenis letak lipstick lah. So nampak merah darah kan. Budak tu tak nak. Macam-macam lah. Itu dia panggil yang Fatimi tu. In tuftimhu yang Fatimi. Kalau kamu putuskan susu, dia putus. Tapi kalau biarkan dia, sampai besar-besar dia akan suka nak menyusu lagi. 4 tahun, 5 tahun pun nak menyusu lagi. Nak susu, nak menetek lagi. Tak besar. Jadi maknanya nafsu kita pun macam tu. In tuhmilhu, kalau kita biarkan dia, sampai kita, dia kawal kita. Kita kena kontrol dia, kena kawal. Macam budak tadi, budak baby hak menyusu tadi, kalau kita tak putuskan susu, tak putus. Yang Fatimi putus. In tuftimhu, tuftimhu. Fatimah tu mana putus. Putus, orang yang putuskan. Apa maksud dia? Siapa yang mencintai dia terputus daripada api neraka. Itu kata ulama. Fatimah. Asal Fatimah tu maksudnya putus susu. Okey. Dan barang siapa tiada menuntut ia akan nafsunya, nescaya menuntut ia akan dia. Samalah, siapa yang tak kawal nafsu dia kawal dia. Wallahu a'lam. Ingat nafsu macam kanak-kanak, perumpamaan dia. Itu Imam Busiri sebut dalam Burdah tu, wan nafsu katifli in lam tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in tuftimhu yang Fatimi. Kan? Wallahu a'lam. Ni tak ada ni. Zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. 151. Dan adapun zakat fitrah, dua baris pada bawah muka surat 151. Dan adapun zakat fitrah, maka wajib zakatnya fitrah dengan 4 syarat. Siapa yang cukup 4 syarat ini, wajiblah ia membayar zakat fitrah. Kalau tak cukup, tak wajib. Gitu. Jadi kita tengok situlah, nak tahu kita wajib tak wajib bayar zakat fitrah, tengok cukup ke tak cukup syarat dia. Syarat pertamanya Islam. Jadi orang kafir tak wajib bayar zakat fitrah. Pasal zakat ini khusus untuk orang Islam. Dan lagi disebutkan dia oleh muallif ni pengarang Syekh Daud Al-Fatani dengan katanya, hendaklah dikeluarkan tiap-tiap muslim. Itu yang menunjukkan bahawasanya zakat itu wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Hendaklah dikeluarkan oleh tiap-tiap orang muslim
maka tiada wajib dituntutkan dia apa tu? Bukan maka tiada wajib dituntutkan dia daripada kafir yang asli. Daripada kafir yang asli. Baiki dan tu tukar. Jadi daripada kafir asli. Kafir asli lawannya kafir apa? Kafir asli apa? Kafir murtad. Penyak. Daripada tukar daripada. Tiada wajib dituntutkan dia zakat fitrah daripada kafir asli. Kafir asli ni maknanya kafir yang asal. Dia asal lagi kafir. Lawan bagi kafir asli, kafir murtad. Dia asalnya Islam, kemudian dia keluar Islam jadi kafir. Jadi ini bukan kafir asli, kafir murtad. Murtad itu maknanya berpaling. Yang asli ni maknanya dia asal lahir lagi kafir, sampai ke hari wajib zakat tu pun dia masih lagi kafir asli, maka tak wajib. Adapun kafir murtad, dia wajib bayar zakat fitrah. Wajib dia bayar. Kena kerajaan pergi tuntut daripada dia. Dia kena keluarkan. Pasal apa? Pasal ada lagi bau-bau Islam daripadanya. Okey. Semua hukum hakamnya, cuma dia ni nak niat sebagainya tak boleh lah pasal dia kafir. Kan? Dia niat nanti bila-bila. Ada apa? Jadi kafir asli. Dia nak niat tak boleh pasal orang kafir. Tapi kena bayar zakat. Boleh. Itu nama dia kafir asli. Dan syarat yang kedua, didapat 2 juzuk daripada masa. Dapat 2 juzuk daripada masa, iaitu pertamanya 2 juzuk ni 2 bahagian daripada masa. Pertamanya masa apa? Iaitu pertamanya akhir Ramadan. Dia dapat akhir Ramadan. Akhir Ramadan ni berakhir dengan apa? Dengan maghrib hari terakhir Ramadan. Okey, satu juzuk. Dan keduanya, juzuk yang kedua awal Syawal. Maksudnya lepas maghrib dia ada lagi. Jadi dia sempat dengan dua-dua ni. Maka wajib diberi fitrah. Okey, maka tafriq. Maka wajib diberi fitrah anak yang beranak. Maksud wajib diberi ni dibayar fitrah anak yang beranak dahulu daripada jatuh matahari akhir bulan Ramadan. Dahulu daripada jatuh, yakni terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan akhir. Katalah malam ni akhir bulan Ramadan, malam ni maghrib ni. Katalah macam tu. Sekarang beranaklah budak itu pukul 7. Maghrib tu pukul 7:30. 7 apa sekarang? Setengah. Katalah 7:30. Dia beranak pukul 7. Sampai 7:30, pukul 8, pukul 9 dia dah hidup lagi. Pukul 10 malam dia pun meninggal. Budak tu meninggal. Sekarang budak tadi dapat 2 juzuk ke 1 juzuk? 2 juzuk dapat. Juzuk yang pertama akhir Ramadan, pasal dia lahir dalam bulan Ramadan lagi. Juzuk yang kedua awal Syawal, pasal lepas maghrib tu dia masih hidup lagi sampai pukul 10 malam. Dua-dua dia dapat. Budak ini kena bayar zakat fitrah, pasal dia dua-dua dapat. Kalau dapat satu je, dia beranak, katalah ni akhir Ramadan ni, esok raya kata, dia beranak sekarang, pukul 4 petang dia meninggal. Maghrib masuk, dia ada lagi tak? Dia dah meninggal. Dia dapat satu je.
satu juzuk, iaitu akhir Ramadan. Tapi awal Syawal dia sempat dapat tak? Tak. Wajib tak bayar zakat fitrah? Tak wajib. Contoh ketiga, dia lahir selepas maghrib malam ni. Besok raya katakan maghrib pukul 7.30. Dia lahir 7.50. Lepas maghrib lah. Kemudian dia hidup. Wajib tak budak ni bayar zakat fitrah untuk tahun tu? Tak wajib. Pasal apa? Pasal dia dapat satu juzuk saja. Juzuk apa? Awal Syawal. Faham situ? Jadi mana-mana budak yang itu yang tak dapat dua-dua juzuk, maka dia tak wajib zakat fitrah. Sama juga mati. Seorang manusia, kata kita hidup kata besok raya. Ada seorang tu sampai ni maghrib 7.30 kurangnya tak wajib. Hak bayar dah tu. Hak bayar dah kata imam. Boleh pergi ambil balik tu dia. Mam balik tu dia. Boleh ambil balik dari segi hukumnya lah. Tapi tak ada, susah nak ambil balik tu. Dah keluar resip apa semua dah. Bekah lah kot. Pasal belum wajib. Tak wajib. Jadi sedekah lah. Tak ada zakat fitrah. Ataupun dia meninggal lepas daripada azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu sekejap, lepas masuk maghrib dalam setengah jam meninggal dia. Wajib tak zakat fitrah? Wajib. Pasal apa? Pasal dia dapat dua-dua. Apa dua-dua? Yang pertama, akhir Ramadan dia hidup lagi sampai ke maghrib. Lepas tu awal Syawal. Maghrib tu awal Syawal lah tu. Dia dah hidup lagi sampai setengah jam lepas tu baru dia meninggal. Wajib bayar zakat fitrah. Itu dia. Faham tak kan? Jadi dia kena dapat dua-dua. Sempat dua-dua. Kerana ada ia budak tadi yang lahir tadi, kerana ada ia anak yang baru lahir tadi pada dua masa itu, iaitu akhir Ramadan dan awal Syawal. Dia sempat dapat dua-dua. Dan yang mati kemudian daripada jatuh mataharinya, yakni matahari akhir bulan Ramadan, maka wajib diberi fitrahnya. Maka apabila mendapatkan dua juzuk daripada masa itu, hendaklah dikeluar tiap-tiap Muslim. Orang Islam kena buat keluar zakat fitrah. Dapat dua-dua juzuk. Faham ke tak? Sebab zakat fitrah ni kita sendiri nak kira. Ada orang mari tu nak kira kita kena bayar ke tak anak aku ni? Beranak bulan Ramadan. Tak bayar. Biasa bayar 5 je. Anak 3 kan? Dia, bini dia anak 3. Lepas tu beranak tu. Tumpah tak bayar ke anak dia tu? Tak boleh kena bayar. Walaupun baru lahir. Kan? Zakat fitrah lah tu. Boleh lupa boleh dah. Hendaklah dikeluarkan tiap-tiap Muslim. Habis. Dan syarat yang ketiganya, bahawa adalah mereka yang kena keluar zakat tadi, yang kuasa memberi fitrah, dan yang bersifat dengan kuasa memberi fitrah, dia mampu. Kuasa ni mana? Mampu bayar zakat fitrah. Macam mana orang yang mampu memberi zakat fitrah? Iaitu yang ada padanya satu gantam makanan yang dimakan pada ghalib ahli negeri tu. Satu gantang bersama dengan 4 cupak. 4 mud sama dengan satu gantang. Satu gantang Baghdad. Boleh? Berapa lebih kurang? Dekat 2 kilo lebih kot. 2 kilo 8 ke 2 kilo 7 gitulah. Kan? Lebih kurang. Tengoklah. Dia zakat di resit zakat fitrah tu ada tulis bersamaan dengan berapa? Kan? 2
2 kilo 8 rasa ke 2 kilo 7. Tengoklah. Itu maknanya segantang zakat fitrah. Jadi siapa yang ada pada dirinya satu gantang makanan yang dimakan pada ghalib ahli negeri tu, bukan makanan beras dia, kita bayar mengikut makanan ruji yang dimakan oleh ahli negeri tu. Ahli negeri di Malaysia kita ni dia makan apa? Beras. Nasi daripada beras. Beras apa? Beras biasa. Beras bernas. Walaupun kita di rumah kita makan basmati, wajib bayarnya ikut beras pernas. Pasal dia panggil ghalib, yang dimakan pada ghalib, pada kebiasaan ahli negeri tu. Bukan mengikut apa kita makan. Cuma sunat saja kita bayar mengikut apa kita makan. Kalau kita makan basmati, bayar basmati lah, mahal sikit. Kalau kita makan bas hidup, bayar bas hidup. Tadi basmati. Boleh? Jadi maknanya dia mengikut harga beras, mengikut harga beras, dibayar mengikut makanan ghalib negeri itu. Itu kita bayarnya. Bukan kata kena bayar ikut apa kita makan. Itu pendapat yang muktamad. Jangan kita paksa orang, kau makan beras wangi, kau kena bayar beras wangi. Kan? Tak boleh paksa lah. Pasal hukum fiqh kata bayar ikut makanan ghalib negeri itu. Okey, baik. Seterusnya. Lagi lebih. Lagi dia ada lebih makanan tu daripada nafkah dirinya dan nafkah orang yang wajib atasnya nafkah pada harinya, yakni hari raya fitrah. Katalah dia ada beras di rumah dia berapa? Pada pagi raya tu katalah ada 10 kantang. Di rumah dia ada 10 kantang. Jadi anak-anak dia dengan isteri dia makannya apa benda? Untuk hari raya makan berapa? Katalah makan dalam 6 kantang katalah. Kan? Lagi baki berapa? 4 kantang. Jadi lebih lah. Kan? Jadi wajib keluarnya 1 kantang. Maka dia wajib bayar zakat fitrah. Boleh? Kalau di rumah dia ada 5 kantang je pagi raya, dan dia jenis pagi raya ni makan 5 kantang, segantang seorang makan. Allah, banyak. Contohlah. Benda tak logik tapi contoh. Mana ada orang makan segantang seorang. Jadi makanlah segantang seorang, maka tak cukup lah, tak wajib zakat fitrah. Pasal tak ada makanan yang lebih. Dia wajib bayar zakat fitrah tu kalau ada makanan lebih, beras lebih. Itu kira gitu je lah. Jadi sebab tu dia kata tadi, sekiranya ada lebihan daripada beras fitrah tadi, 1 gantang, iaitu yang ada padanya 1 gantang makanan yang dimakan pada ghalib, pada kebiasaan ahli negeri itu, lagi dia ada di sisi dia 1 gantang, lagi lebih daripada tu tak lebihan, maksudnya lebih yang ada 1 gantang sekarang tu lebihan daripada nafkah dirinya dan nafkah orang yang wajib atasnya nafkah pada harinya, yakni pada hari raya fitrah dan malamnya. Hari raya fitrah dan malamnya. Malam ni makan untuk malam ni, dan pagi raya ada lebih, kena bayar zakat fitrah. Bukan kira kaya tak kaya. Saya miskin kena bayar zakat fitrah? Iyalah. Miskin pun ada beras di rumah. Zaman tak bayar zakat fitrah. Saya pun terima zakat, Ustaz. Takkan saya bayar zakat fitrah? Dia tak semestinya terima zakat tak boleh bayar zakat fitrah. Pasal dia kira ada beras tak ada di rumah. Tu ya. Itu dah. Saya tengah orang tak bayar zakat fitrah, dia kata saya pun terima zakat, takkan nak bayar lagi. Yalah bayarlah, tapi kita boleh terima yang orang punya. Ya kita kena bayar. Kita bayar, tapi kita terima orang punya. Faham tak? Bayar dulu buat kita. Lepas tu orang nak percaya asnaf. Mana asnaf kata dia nak bayar sendiri, tak bayar kat Amir kan? Boleh kita terima. Itu antara keajaiban zakat. Dia boleh memberi, dia kena memberi, dan dia boleh menerima. Pasal waktu wajib dia memberi, kira beras kat rumah.
Beras ada 10 gantang. Malam raya dengan pagi raya, kira 5 gantang dia. Lagi lebih 4 gantang. Kena bayarlah segantang seorang. Segantang untuk diri dia, segantang untuk isterinya, segantang untuk anak dia 5 lagi. Nak bayarlah. Agak rolik kita ni hari ni. Mana orang tak ada duit RM21. Kalau ada 3 orang, anak seorang, suami isteri, RM7 kan, RM21. Ada duit. Dia bukan kira dalam bank, kira pagi raya dengan malam raya tu ya. Tolak nafkah makan semua lebih RM21 ada lebih pada RM21. Kena bayar. Kalau dia 3 orang, kata dia 3 orang contoh. Kalau 4 berapa? 28. Kan? Kalau di sini harga. Inilah ramai orang tak faham ni, dia tak bayar zakat fitrah. Dia ingat selamat dunia akhirat. Tak selamat. Dia buat alasan saya miskin. Sayang RM7 tu. Dan lebih daripada segala hutangnya. Kalau dia ada hutang, lebih daripada hutangnya. Dan lebih daripada harga rumahnya. Lebih daripada bayaran rumahnya, sewa rumah dan sebagainya. Dan hambanya, jika ada keduanya, itu bersepatutan dengan dia. Keduanya itu rumah dan hamba. Okey? Lebihan. Bayarlah zakat fitrah. Dan wajib pula dikeluarkan fitrah. Selain daripada itu, wajib juga dikeluarkan fitrah orang yang wajib atasnya. Nanti kalau kita duit tak ada tadi, katalah duit ada cukup-cukup untuk bayar rumah, tapi beras ada, kita kena keluar dengan beras. Kita cari. Contoh kita jenis orang kampung kan, buat padi. Duit tak ada, habis bayar rumah, bayar biar air pun semua dah, biar api pun semua. Tapi beras ada banyak dah balung. Kena bayar zakat fitrah. Beras duit dah bayar habis dah. Duit tak ada dah. Tapi beras ada. Ikut asal mazhab Syafi'i ya. Asalnya kan bayar beras. Bayar makanan ruji lah maknanya. Kena ambil dalam balung bagi. Di pondok-pondok bayar beras lagi. Pasal dia orang ikut mazhab Syafi'i. Kami mazhab Syafi'i. Dia beli beras bagi. Tak boleh tak bayar. Dan wajib pula bayar zakat fitrah tadi. Dikeluarkan fitrah orang yang wajib atasnya, atas orang tu nafkahnya. Seperti isterinya, dia wajib keluarkan zakat fitrah isterinya. Dan anaknya yang di bawah tanggungannya. Anak ada 2, anak yang tak kita tanggung, anak yang kita tanggung. Ataupun isteri ni asal saja isteri, melainkan dia tak nusyus, dia tanggunglah. Suami kena tanggung. Isteri tu maknanya yang tidak nusyus syaratnya. Kalau nusyus gugur nafkah. Bila gugur nafkah, tak wajib suami bayar zakat fitrah. Contohlah malam raya tu dia nusyus. Sampai antara nusyusnya lah dia balik dia keluar daripada rumah suaminya tanpa keizinan. Dia balik kampung dia. Suami nak balik kampung dia kan? Dia pun balik. Tak wajib bayar zakat fitrah pasal dia nusyus. Tapi tak boleh pakat. Kau nusyus. Dia suruh bini dia nusyus. Kau nusyus. Balik. Itu memang dia suruh balik kan. Ada pula dia pakat gitu. Kau balik kau nusyus, tak kena bayar zakat fitrah. Tak boleh macam tu. Anak ada 2. Anak yang kita tanggung, anak yang kita tak tanggung. Anak yang kita tanggung tu, iaitu anak yang belum baligh ataupun dah baligh tapi dia tak bekerja kerana menuntut ilmu syarak. Kalau dia bekerja, maka terhentilah ilmu syarak, tak boleh belajar. Maka wajib ayah itu tanggung lagi nafkahnya. Itu boleh bayar zakat fitrah. Jadi anak-anak yang kita tanggung, itu kena bayar zakat fitrah. Anak yang dah tak tanggung, itu dia bayar sendiri ataupun dia wakil kat kita, tak apa. Contoh anak kita dah umur 21 dah, tapi duduk dengan kita. Dia dah kerja dah. Laki perempuan tak kisah. Nanti kita jumpa dalam bab nafkah nanti. Maka bila kita nak bayar zakat fitrah dia, kita kena cakap kat dia.
Ni macam mana ni fitrah? Mari lah. Minta duit dia ke, nak guna duit kita pun tak apa, tapi kena cakap kat dia. Kena minta izin kat dia pasal kita nak niat tu. Pasal dia kena bayar sendiri dah. Tapi kita nak niat, kita kena minta izin dia. Cakap kat dia. Kita tak sah zakat fitrah kita tadi. Contoh macam Faiz dah besar dah. Kan? Dia dah ada duit sendiri dah. Kan? Duit pergi kuliah macam-macam dia. Bismillah. Macam Mus. Walaupun dia Mus tak ada isteri lagi kan, duduk dengan mak ayah. Tapi dah kerja dah. Mak ayah nak bayar. Ayah nak bayar, tak boleh. Jadi tak boleh bayar lah. Kerana dia nak bayar juga, kena minta izin. Boleh lah. Pasal dia bukan tanggungan dah. Walaupun anak, bukan di bawah nafkahnya dah. Sebab tu ayat di awal tu mana? Iaitu orang yang apa benda? Dah wajib juga dibayar mana tadi? Dah wajib pula dikeluarkan fitrah orang yang wajib atasnya nafkah. Maknanya orang yang kita tanggung nafkah je kita kena keluar. Isteri kita tanggung nafkah, anak-anak yang belum baligh atau yang dah baligh tapi dia tak sihat, tak boleh bekerja, ataupun dia sihat tapi dia sibuk menuntut ilmu agama menyebabkan dia tak bekerja dan sebagainya. Itu kita kena tanggung lagi nafkah dan kita bayar zakat fitrah dia lah. Dan sahaya ni hamba. Hamba tak ada dah. Orang gaji tak termasuk dalam ni. Orang gaji tak boleh kita tak boleh bayar zakat terus pada orang gaji, melainkan kena minta izin dia. Pasal dia orang merdeka. Dia makan gaji dengan kita je. Makan gaji ni maksudnya dia dapat upah daripada kita. Dia dengan upah dia itulah dia bayar zakat fitrahnya. Kalau kita nak bayar boleh. Cuma kita kena bagi tahu kat dia, dia wakilkan niat untuk kita. Pasal dia bukan bawah tanggungan kita. Dia bekerja dengan kita. Cuma oleh kerana orang gaji ni duduk rumah kita, kita nampak macam tanggungan kita, nampak. Padahal orang kerja kuli-kuli kita pun ramai lagi. Kan? Kerja di pejabat ke apa semua tu pekerja kita. Kita tak ada bayar zakat fitrah dia pun. Tapi bila orang gaji ni, bibi ni kita rasa macam kita rasa lah macam dia tu bawah tanggungan kita. Padahal bukan tanggungan kita pun. Okey? Jika mereka itu Muslim, jika orang-orang yang di bawah tanggungan itu orang Islam. Jika isteri itu Islam. Kalau isteri kafir, tak wajib lah bayar zakat fitrah. Gitu. Boleh? Isteri kafir boleh? Boleh nikah orang kafir? Boleh kan? Kafir apa? Ahlul kitab. Okey. Dan lebih pula milik makanan atau harganya yang lebih daripada yang tersebut itu. Lebihlah, ada lebihan makanan yang tersebut pada malam raya dan siang raya. Wajiblah bayar zakat fitrah ke atas mereka itu. Jadi dari segi rankingnya, kalau kita ada makanan cukup-cukup untuk kita bayar zakat fitrah, bayar untuk kita saja dulu. Kalau lebih, bayar untuk isteri. Kalau lebih, bayar untuk anak-anak. Itu dia susunan. Duit pun samalah. Ada duit tak cukup, cukup untuk bayar fitrah, zakat fitrah diri sendiri dulu. Ada lebih sikit lagi, bayar untuk anak, bayar untuk isteri. Ada lebih lagi, baru bayar untuk anak. Ini bagi orang miskin lah. Baik, seterusnya. Dan kadar yang wajib pada zakat fitrah bagi seorang satu gantang daripada makanan yang ghalib, yang kebiasaan. Ghalib ni yang kebiasaan memakan ahli negeri itu. Ahli negeri itu makan hak biasa dia makan apa benda? Yang ni negeri orang yang mengeluarkan bagi dirinya. Kira negeri mana? Negeri orang yang keluarkan bagi dirinya. Kalau kita keluarkan bayar untuk diri kita, di mana tempat kita duduk? Di situ. Kalau kita duduk di mana? Di England. Orang England makan apa? Roti. Kena bayar gandum. Gitu. Atau bagi orang yang wajib atasnya nafkahnya. Kalau kita bayar untuk orang yang kita tanggung tadi, kita kira tempat dia. Kata kita dari Malaysia, bini kita dari Mekah. Orang Mekah makan apa? Gandum. Gandum. Kalau keluar harga gandum lah. Mahal lah kot. Kena kira kalau harga lah. Bukan kita keluar harga sini.
dan dikeluar di sana. Zakat fitrah dikeluar di tempat di mana orang tu berfitrah, beraya. Berfitrah, bukan di tempat orang bekerja. Dikeluarkan di mana tempat dia berfitrah, yakni di mana tempat dia beraya Aidil Fitri. Kalau kita beraya di Kelantan, bayar di Kelantan. Kalau kita beraya di Johor, bayar di Johor. Itu asal mazhab Syafi'i. Pasal mazhab Syafi'i tak boleh pindah zakat. Tapi atas kaul yang mengatakan boleh pindah zakat, bayar di mana-mana pun tak apa. Tapi atas kaul yang kata tak boleh pindah zakat, zakat tu kena bayar di mana? Zakat fitrah bayar di mana kita beraya. Zakat pendapatan di mana harta kita duduk. Kalau kita kerja di sini, harta kita duduk di sini kita bayar. Zakat fitrah bukan zakat harta, zakat badan. Badan kita duduk di mana? Fitrah hari raya Idul Fitri. Tu ramai orang silap faham. Dia silap faham, dia samakan zakat fitrah dengan zakat harta. Tak sama. Fitrah ni badan kita. Lepas tu dia kira makanan kita tu. Baik. Jadi yang dibayar tu bayar mengikut makanan ruji yang ghalib pada negeri itu bagi orang yang wajib atasnya nafkah jika hadir pada negeri itu. Adapun jika dikeluarkan baginya ghaib daripada negeri, maka diiktibar, yakni dikira, diiktibarkan makanan ghalib ahli negeri yang ada padanya, iaitu yang orang yang kita keluarkan duduk di mana, dan wajib ditolongkan bagi fuqara negeri itu. Kata Syekh Jamal, dan jika negeri itu jauh sekalipun, dan adakah wajib atas ia wakil pada masa sekira-kira sampai khabar wakalah kepada yang diwakilkan padanya dahulu daripada masuk waktu wajibnya, atau tiada padanya nazar, padanya ada pengkajian. Nazar tu kena kaji. Dan terlebih hampir itu yang keduanya. Yang keduanya apa benda? Tiada daripada ni semula-semula kita. Dan kata Syekh Al-Jamal, dan jika negeri itu jauh sekalipun, dan adakah wajib atas ia orang yang bayar zakat fitrah itu wakil pada masa sekira-kira sampai khabar wakalah kepada yang diwakilkan padanya dahulu daripada masuk waktu wajibnya, kan? Atau tiada. Maknanya dia kena wakil biar sampai ke sana sebelum daripada masuk waktu wajib, atau tiada, ataupun tak apa sebelum masuk waktu wajib ke, atau tidak pun tak apa, tak ada masalah, boleh wakil bila-bila. Jadi dia kata yang terlebih hampir yang kedua, maknanya bila-bila sampai pun tak ada masalah. Apa maksudnya? Maksudnya katalah isteri dia tu duduk di Mekah, dia duduk di sini. Jadi dia kena hantar wakil, hantar wakil untuk bayar zakat kepada isterinya di sana. Punya masalah fitrah ni. Hantar wakil bayar zakat fitrah untuk isterinya di sana. Pasal kena bayar zakat fitrah di tempat di mana orang tu duduk pada hari raya. Jadi tak boleh pindah zakat. Macam tu. Jadi perbincangan, adakah dia kena hantar, kena bagi sampai orang tu sebelum daripada masuk waktu wajib. Waktu wajib bila zakat fitrah? Malam raya. Ataupun tak. Jadi dia kata ada nazar, ada pengkajian, tapi dia kata tak ada masalah, bila-bila sampai pun tak apa. Tapi mesti dia bayar di sana. Walaupun terlewat pun bayar di sana juga. Ini menunjukkan bahawasanya zakat fitrah ni tak boleh pindah. Bayar di tempat orang tu beraya di mana. Boleh juga. Cuma dia cerita dulu ni pasal hubungan payah. WhatsApp tak ada. Telefon tak ada, Telegram tak ada, Instagram tak ada apa. Itu cerita dulu. Kena hantar orang lah. Sekarang tak ada masalah. Bank je. Cuma nak ceritanya tuan-tuan semua, nak ceritanya zakat tu tak boleh dibayar tempat asing. Bayarnya tempat mana? Tempat orang tu duduk. Jelas kan ni sebut ni.
Tempat orang wajib tu duduk di mana? Di mana tempat dia beraya? Di situ. Jadi kalau kita beraya di mana, kalau boleh kita mengaji kitab ni, kita ikut. Yalah, ikut hak dalam kitab lah. Boleh? Lepas ni kalau beraya di mana, bayar di sana. Lewat-lewat pun tak apa. Cadang tahun ni nak beraya di Kedah. Dia kata berakhir, bayar mana? Kedah? Perak? Selangor? Oh, tak balik kampung dah? Ayah kedua balik. Ayah kedua. Ayah kedua balik. Macam Faruk, dia kata nak beraya di Johor. Balik Johor. Kita bawa duit siap-siap. Bayar di Johor. Supaya tidak berlaku khilaf pada bab memindahkan zakat. Kan? Pasal di situ kita beraya, di situ kita bayar. Ustaz pun banyak gitulah, melainkan hak waswah. Balik bila. Tapi jaranglah waswah tu. Biasa balik sebelum raya sama. Biasa bayar di Kelantan. Kan? Bayar lebih tak apa. Kita orang mengaji ni 7 kan? Bayar 10 tak apa. Lagi elok. Ataupun nak bayar beras pun tak ada masalah. Tahun ni nak buat beras, beli beras. Beli beras beg kecil sikit. Berapa ringgit kecil dah? 20. Kecil dah. Ada beras biasa je. 17. Berapa? Belah. Beli tu. Bayar tu senang. Lebih sikit tak apa. Sunat. Kita berapa? Kata Faruk ada 3 orang. Bini 2, bini 1. Bini 1, dia 1, anak 1, 3 beli 3 pack tu bagi. InsyaAllah. Rasanya lebih bermanfaat lagi daripada RM7. RM7 tak nak buat apa. Tak? Kalau RM21 boleh lagi. Kalau kita seorang lah, macam Faiz ada seorang RM7 lepas tu beli beras. Rasa lebih manfaat beras daripada RM7. Kalau beras RM7 tu mungkin banyak agak dah kot. Kan? Beli beras lah kot. Tapi terpulang lah. Cuma mazhab Syafi'inya beras. Ni kanan negeri Dan wajib niat pada segala bagai bacanya. Dan wajib niat pada segala bagai zakat itu. Habislah niat pula. Jadi faham Zakat fitrah bayarnya di tempat kita berfitrah, yang ni beraya. Idul fitrah, Idul fitri, itu di situ kita beraya, di situlah kita bayar zakat fitrah. Itu asalnya. Adapun zakat harta dibayar di mana tempat harta. Kalau zakat kambing, di mana kambing kita ada? Bayar kawasan tu. Okey? Kerana ada hadis Nabi tu. Tapi mazhab kita je tak boleh pindah zakat tu. Mazhab lain ada kata boleh pindah zakat. Jadi kalau nak bayar zakat di sini, beraya di Johor katakanlah, bolehlah taklid kepada pendapat yang mengatakan boleh memindahkan zakat. Maksudnya pindah tu maksudnya sepatut bayar dia lain, dia bayar tempat lain. Sama juga setengah orang dia bayar zakat, dia duduk di sini kan, kerja di sini, harta di sini, tapi dia bayar zakatnya di Perlis kata contohnya. Pasal Perlis dapat rebate. Kan. Habis selesai. Dan wajib niat pada segala bagai zakat itu. Semua jenis zakat tu kena niat berlaku. Tak niat tak jadi zakat, kena bayar semula. Zakat fitrah tu kan, dia suruh kita baca tu. Baca tu kalau lalai hati tak boleh. Bukan suruh akad, suruh baca. Bukan suruh akad, suruh niat. Tak baca pun tak apa, tengok itu. Niat dalam hati sudah. Bukan wajib pun akad tu. Dia niat wajib, dia bukan akad. Akad tu baru sebut mulut. Aku jual beras ni kan dengan harga RM5. Itu jual beli. Jadi dia kata apa? Dan wajib niat pada segala bagai. Bacanya bagai zakat itu kemudian daripada diasingkan. Lepas asing, katalah beras. Kita pun asing beras. Inilah zakat
Apa benda? Zakat tanamanku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Inilah zakat tanamanku pada tahun ini, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Ni adalah lepas ni. Kalau kambing dah 40 ekor, cabut seekor. Kan 40 seekor kan? Cabut tak? Inilah zakat binatang yang wajib ke atasku tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ni adalah duit asing tak setempat. Inilah zakat. Simpan pun dah sampul. Balik kampung bagi tak payah niat dah lah. Niat dah tu. Cuma kalau tak niat setempat, masa nak bagi tu kena niat lah. Ambil duit dari poket. Masa bagi tu niat. Bagi. Kalau senangnya niat dulu, siap-siap. Kita berapa? 7. Campur dengan semua 5. Kan? Suami isteri, anak 3, 5. 7 ni 35. Tak RM35 dalam sampul lah. Tak. Inilah harga wang zakat fitrah yang wajib ke atasku. Inilah wang harga beras fitrah yang wajib ke atas diriku pada tahun ini kerana Ta'ala. Simpan. Tak apa. Okay. Jalan-jalan jumpa Faiz. Ambil sekeping. Jumpa pula. Ambil sekeping. Tak payah niat dah lah. Dah niat dah ni. Tapi kalau dia ni tak niat lagi, ada dalam poket kita, nak bayar zakat ambil. Keluar RM10. Sebelum bagi tu niat dulu. Bagi. Baru RM10. Ada RM25 lagi. Kan? Pasal 7 kali 5 25, 35 kan? Baru RM10. Ada RM25 lagi. Jumpa siapa pula? Jumpa Samu'ah pula. Ambil 10. Niat lah. Leceh lah, takut dah bagi tak niat. Memang tak niat lagi tu. Ada. Kau kata tak boleh dah ni. Bagi hal lain lah. Naya kita. Ada aku pula minta balik. Ni tu. Jadi senang gitu. Semua zakat kena niat belaka. Atau tatkala memberi kepada ahli zakat. Boleh niat juga pada waktu nak beri macam tadi. Waktu dah hasil pun boleh niat. Siap selesai dah. Ataupun masa nak bagi. Niat. Boleh juga. Pulanglah nak buat macam mana. Rasa senang ke mana. Dan tiada disyaratkan menyertai niat itu dengan memberi kepada fuqara. Tiada disyaratkan niat ada pada waktu nak bagi kat fakir tu. Dan niat dah siap. Macam kita dah niat siap tadi kan. Masa bagi tu tak syarat dah niat. Hak syarat niatnya pada waktu nak bagi tu, pada waktu asing tu dia tak niat. Dia bagi gitu je. Tu kena niat lah masa bagi. Tapi kalau ada niat dah, siap-siap dah, masa nak bagi tu tidak disyaratkan niat ketika memberi kepada fuqara. Okey, pada asnaf lah. Fuqara tu salah satu pada asnaf. Dan kaifiat niat itu, cara niat itu seperti diniatkan. Inilah zakat hartaku yang wajib atasku pada zakat harta. Atau inilah sedekahku yang wajib, sama ada zakat harta atau fitrah. Okey? Pertama itu boleh pakai untuk zakat harta saja. Zakat fitrah tak boleh. Inilah zakat hartaku yang wajib atasku. Itu boleh pakai untuk zakat harta saja. Fitrah tak boleh. Yang ni, inilah zakat, inilah sedekahku yang wajib. Sedekah wajib. Sedekah wajib zakat lah. Jadi dia umum. Sedekah ada sedekah dua. Sunat, wajib. Sedekah sunat, sunat biasa, sedekah biasa. Sedekah wajib, zakat lah. Jadi bila kita kata sedekah wajib, dia masuk semua. Boleh pakai zakat fitrah pun boleh, zakat harta pun boleh. Jadi nak senang, inilah sedekahku yang wajib. Habis selesai. Masa bayar zakat fitrah, tak payah panjang-panjang kan. Inilah sedekahku yang wajib, kan? Ataupun inilah sedekahku dan tanggunganku yang wajib. Boleh tak? Kalau untuk tanggungan kita, inilah sedekahku dan tanggunganku yang wajib. Habis. Tu je ni ada nanti ya. Atau inilah fitrahku yang wajib pada zakat fitrah jua. Tu boleh untuk zakat fitrah je lah. Pasal dia kata inilah zakat fitrahku. Zakat harta tak boleh. Dan harus yang lainnya, yang maknanya seumpama tersebut tu. Boleh juga niat lagu lain yang makna lebih kurang ni lah. Maka hendaklah diberikan zakat itu kepada ahli zakat yang maujud, yang ada pada tempatnya, yakni tempat zakat itu. Tempat zakat tu.
Kan? Tempat harta tu lah. Zakat fitrah dia panggil zakat badan. Tempat badan tu pada waktu wajibnya. Zakat harta, tempat harta tu pada waktu wajibnya. Kalau kambing tu dia di Malaysia, dia di mana? Kita duduk di sini, tapi bila kambing di New Zealand. New Zealand kena bayar zakat. Kena bayar sana. Tempat harta tu. Okey? Kalau kita duduk sini, buat padi kat kampung, bayar kat kampung. Bukan bayar kat sini. Pasal apa hikmahnya? Hikmahnya tu kan orang kampung duduk tengok padi tu. Orang situ duduk tengok hari-hari. Jadi orang situ yang kena dapat dulu. Kan? Tiba-tiba dah tuai, dapat kau orang pakir tempat lain, hang tak tengok padi pun. Dia dah tengok dengan tak tengok lain. Kan? Betul tak? Sini miskin tapi tak tengok padi lagi. Ni orang miskin, dia tengok padi hari-hari. Lambatnya nak tuai ni, tuai dapat ni kok. Tuai dia kira hari-hari dah. Tak dapat kat dia. Dapat kat orang Selangor punya. Buat padi kat Kedah, dapat kat Selangor. Tak boleh. Itu antara hikmahnya lah. Itu daripada fuqara. Ini nak cerita asnaf. Wallahu a'lam. Asnaf tu sambung kuliah akan datang. Okey, ada soalan? Nak tanya? Tak ada? Tak ada boleh tak? Imam tu dia naik Rekaan kelima. Ini makmum juga. Apa yang membolehkan imam tu ikut makmum ataupun imam tu pegang pada yakin dia? Bila tu imam tu dia bangun ke rekaan yang kelima, tiba-tiba makmum tu tegur. Makmum kata subhanallah. Tapi tu imam tak nak ikut pasal pada keyakinan dia ni rekaan yang betul. Tapi makmum kata dia ni rekaan kelima tambah. Dia kata dia betul, makmum kata dia salah. Sekarang ni imam tu pada i'tikad makmum betul ke salah? Salah lah. Pasal bangun rakaat kelima pada pandangan dia. Imam pada pandangan dia betul ke salah? Dia betul. Maka dia ambil daripada ni seperti kita mengikut orang yang berbeza mazhab. Contoh tu imam tu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, kan? Tiba-tiba dia buat benda batal dalam sembahyang. Dia pergi pegang kemaluan dia. Pada pandangan kita dia dah batal. Tapi pada pandangan dia batal ke tak? Tak batal. Pasal wuduk dalam mazhab Hanafi pegang kemaluan tak batal. Dalam mazhab kita batal. Lalu kita boleh tak nak ikut dia? Boleh tak? Tak boleh ikutlah pasal dia dah batal. Pada pandangan kita. Tapi dia boleh buat pasal dia rasa dia betul. Jadi sama kes ni. Jadi sekarang ni dia rasa dia betul. Tak apa dia tu. Kita rasa dia salah. Kita mufarakah lah kat situ je lah. Mufarakah. Tak boleh nak ikut lah orang salah. Jadi kita pun niat mufarakah dan kita pun teruskanlah semayang kita sampai habis. Kiranya dia tak dengar apa yang kita subhanallah. Okey. Jadi mungkin dia rasa dia betul ataupun dia tertinggal ke apa-apa di tengah-tengah semayang tu. Jadi dia tambah satu lagi. Itu tak apalah, pandangan dia lah, dia betul. Kita rasa dia salah dah. Bila kita rasa dia salah, tak boleh nak buat apa lah. Kita tak boleh ikut orang salah. Jadi kes tadi sama macam tadi ya.
Dia rasa dia betul. Dia terus dalam sembahyang dia. Pasal dia rasa dia sah lagi. Kita rasa dia salah, kita tak boleh ikut orang salah. Jadi kaedah dia nak ikut mesti ikut orang yang betul. Orang salah tak boleh ikut. Itu lah kiasnya. Jadi kalau imam tu pun dia bila orang tengok dia was-was. Dia tak yakin dia turun dia duduk. Berapa jangka masa lama? Adakah semasa dia dah baca setengah Fatihah ke? Tak. Bila dia bangun ke atas kelima, dia ada tegur subhanallah. Jadi dia yakin. Ataupun dia waswas. Bila waswas dia kena ambil yang dia yakin. Kan? Kaedah dia. Ramai yang tegur. Kaedah dia. Ramai yang tegur. Bila dia dengar kalau ramai dia pun turun. Okey, dia pun mempercayai dengan hak ramai tu. Dia percaya tak apa. Dia pun turun. Tak ada masalah. Hak masa tu dia tak kira. Lama mana pun. Setengah Fatihah ke apa. Dia tak boleh terus. Bukan kata dah setengah Fatihah kena terus sembahyang tak. Pasal ramai orang faham tu, kalau dah setengah Fatihah kena terus sembahyang. Alhamdulillah. Kalau setengah Fatihah, ada orang kata kalau dah bangun dah kena teruslah sembahyang. Dia silap faham dengan rakaat yang betul. Kalau rakaat yang betul, memanglah kena terus sembahyang. Pusing pula. Alhamdulillah. Jadi gini, kita kata daripada dia tersilap faham dengan orang yang bangun daripada rakaat kedua daripada rakaat kedua ke rakaat ketiga. Contoh dia ni tertinggal baca tahiyat awal, dia pun bangun ke rakaat ketiga. Allahu akbar. Alhamdulillah. Jadi dia pun bangun rakaat ketiga terus sampai ke atas. Lepas sampai ke atas, orang tegur subhanallah. Bila dah tegur subhanallah tadi, alhamdulillah. Bila dah tegur subhanallah, adakah kena turun balik? Dia tak boleh turun lah pasal dia dah baca bismillahirrahmanirrahim, dah masuk rukun. Kan? Pasal dia bangun. Jadi yang tersilap fahamnya, orang tersilap faham tadi, dia ambil masalah tu tadi, dia geletak kepada orang yang bangun rakaat kelima. Orang yang bangun rakaat kelima ni memang tentu dia ada salah dah. Pasal sembahyang tak ada lima. Jadi dia dah pergi sampai jauh pun dia kena turun. Pasal sembahyang zuhur tak ada lima. Mana-mana sembahyang pun tak ada lima. Mana ada sembahyang lima. Jadi memang dia kena turun. Jadi tak ada hak lah sampai kat mana dia kena turun ke tak. Yang ada hak tadi tu, itu kes daripada tasyahud awal tadi bangun. Pasal kalau dia nak turun balik, boleh setakat mana dia nak bangun baru turun balik. Kan? Maknanya dia baru nak masuk, lepas tu dia boleh turun balik. Itu boleh lah. Pasal dia boleh masuk pada rukun lagi. Itu yang dibincangkan oleh ulama'. Bukan yang bangun rakaat kelima. Rakaat kelima dia memang wajib turun. Pasal sembahyang tak ada lima. Tak boleh sembahyang sampai lima. Mana boleh sembahyang sampai lima? Dengan diketahui. Jadi bila dia dengar ramai orang kata subhanallah, dia pun yakin lah sembahyang dia tu salah. Dia kena wajib turun lah. Walaupun dah separuh jalan lah. Allah. Okey, ada soalan lain? Pusing pula dah. Okey, kalau kita makmum seorang ni, lain semua jemaah masuk dengan imam. Makmum ni dia yakin dia baru rakaat 3, tapi imam dah duduk tahiyat akhir. Apakah dia ikut duduk tahiyat akhir ataupun dia bangun dulu? Makmum yakin dia masih rakaat 3. Tapi yang jemaah lain semua ikut imam, dia duduk tahiyat akhir, dia kata rakaat keempat. Jadi yang makmum yang yakin kepada 3 ni, adakah dia duduk tahiyat akhir, duduk dalam keadaan tahiyat, ataupun dia kena tunggu dia kena berdiri? Dia kena berdiri ya. Pasal kita sembahyang ikut keyakinan kita. Jadi sembahyang sekarang ni dia ingat imam salah. Jadi imam duduk rakaat ketiga. Imam pun baca tahiyat akhir, katalah. Pada itu baru rakaat ketiga sembahyang zuhur. Kita yakin tu 3 baru. Kita seorang aja, kita bangun lah. Pasal kita, kalau kita yakin, kita tak boleh duduk. Itu bukan tempat kita. Kalau kita duduk juga batas sembahyang. Pasal memanjangkan duduk istirahat.
Kan, duduk istirahat itu adalah duduk yang sekejap aja pun panjang situ batas sembahyang. Duduk antara dua sujud pun tak boleh panjang. Tiba-tiba kita yakin bahawasanya ini adalah rakaat ketiga, bukan rakaat terakhir lagi, bukan rakaat keempat. Tapi orang lain semua dia ikut imam, dia tak yakin, dia tak tahu. Jadi kita kena bangun lah, niat mufaraqah bangun. Tak boleh lah ikut dia, pasal masalah. Yang tak tahu tu tak apalah, dia tak yakin. Pasal dia tak tahu. Dia duduk, kita yang tahu, kita yakin, kita tak boleh duduk situ. Pasal itu bukan tempat duduk kita. Memanjangkan tempat yang bukan duduk kita itu batas sembahyang. Sama juga macam kes kita bagi salam. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masbuk. Masbuk di rakaat apa? Di rakaat ketiga. Sekarang ni rakaat ketiga ni bukan tempat duduk kita. Betul tak? Tak ada tahiyat awal. Kita kena bangun terus. Kalau kita lambat bangun, batas sembahyang. Pasal itu bukan tempat duduk kita. Kita duduk tu kerana imam duduk. Kan? Jadi sekarang ni imam dah tak ada dah. Kita kena segera bangun. Ada yang nak perhabis kama sallallahu ta'ala. Batas sembahyang. Dia kena perhabis, bangun terus. Tak boleh. Jadi sekarang ni sama juga kes. Ini bukan tempat duduk kita. Dan kita yakin ni bukan tempat duduk kita. Kita yakin. Yang ramai-ramai lagi 2-3-40 orang tak yakin belaka. Kita yakin. Tak apa, kita pakai kita yakin. Bangunlah. Al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin tak hilang dengan syak. Kita yakin. Jadi tak akan menghilangkan keyakinan kita. Kita tadi Ustaz kata boleh kita mufaraqah. Ataupun kita tunggu sehingga imam tu selesai salat. Tak boleh tunggu. Pasal bukan tempat duduk kita. Kita masa diri. Berdiri. Tak apa, kita mau fokus sembahyang sendirilah. Dan mufaraqah tak boleh ikut dah. Dia adakah dia dua tidak itu? Satu beri mufaraqah. Satu tunggu sampai imam tu beri salam, takut nanti imam tu naik balik. Dia baru dia sedap dalam tu kata dia baru rakaat dua. Tapi afdalnya mufaraqah lah. Memang ada dua khilaf tu. Contohnya kalau kita dah tahiyat akhir, tu imam bangun. Kita boleh tunggu tu imam di situ. Sama juga kes kalau kita sembahyang 3, tu imam sembahyang 4. Kita sembahyang maghrib, tu imam sembahyang isyak. Kita boleh tunggu di situ sehingga tu imam turun. Kan? Semua ini ulama kata dalam kes masalah betul, sembahyang tu betul pasal dia 4. Kita 3. Ini masalah dia tak betul. Kan? Sembahyang sama-sama 4 tapi dia tak betul. Yang kita tunggu tadi tu masalah kalau kita sembahyangnya betul. Dia sembahyang 4, kita sembahyang 3. Faham? Kita sembahyang qada, katalah qada maghrib, dia sembahyang isyak. Habis 3 kita berhentilah. Imam bangunlah lagi, dia tak habis lagi 4. Kita duduk situ, kita diberi 2 pilihan. Untuk tunggu tu imam dan salam dengan tu imam, ataupun niat mufaraqah dan habiskan sembahyang kita. Dan yang afdalnya mufaraqah. Aja mufaraqah yalah. Itu pun afdal. Lebih afdal. Tak boleh ikut orang salah. Itu formula dia lah. Orang yang salah kita tak boleh ikut. Kita yakin kita betul, kita ikut keyakinan kita. Kan? Lagi kita pun was-was. Ya kedok ni. Ya kedok lah. Mula tadi yakin. Lepas tu orang semua tak bangun, jadi was-was pula. Dia pun turun balik. Dia pun turun balik. Lepas sembahyang, baru mak kata, rasa 3. Iyalah, kawan pun rasa 3. Sembahyang semula. Ada juga jenis gitu. Pernah berlaku satu surau, semua tak yakin berlaku. Lepas sembahyang, masa ustaz sekolah Arab dulu, sembahyang di sekolah, ustaz tu sembahyang 3. Semua 3 berlaku Zuhur. Tak yakin. Lepas sembahyang semula, sambung balik. Sambung 1 rakaat. Pasal baru cakap sikit. Okey, ada soalan lain? Semua pula ini. Tak ada dah. Okey. Situ tak ada soalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Allah.